Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat itu rasul, masing-masing membawa seruan, abdikanlah diri kepada Allah dan jauhkanlah diri dari taghut. Maka ada di kalangan manusia yang Allah kurniakan hidayah, ada pula di kalangan mereka yang sememangnya berhak untuk sesat. Shadaqallahul azim. Yang berusaha pengurusi yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, seterusnya pimpinan masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Islam. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pembacaan syarah Usul 20 yang telah disusun oleh Al-Imam Hasanul Banna rahimahullahu ta'ala dan disyarahkan oleh Dr. Ali Abdul Halim Mahmud. Baik, malam ni kita masuk usul yang pertama, prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama berbunyi, al-Islam nizamun syamilun yatanawalu mazahirul hayati jami'an. Islam merupakan sistem menyeluruh yang terkait pada setiap acara gerak-geri kehidupan keseluruhannya. Di sini disebutkan bahawasanya Islam merupakan negara dan tanah air atau kerajaan dan umat, akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan, kebudayaan, ilmu dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman, kekayaan material dan kekayaan atau hasil usaha dan kecukupan, jihad dan dakwah atau tentera dan pemikiran. Baik, usul yang pertama ini adalah untuk menggabungkan kembali ajaran Islam yang sebenar, yang tidak dipisah-pisahkan antara aspek-aspek kehidupan. Kesan daripada agenda sekularisasi budaya, ilmu dan agama menyebabkan sehingga pada hari ini umat Islam mengambil ataupun memahami Islam secara juzuk-juzuk, secara terpecah-pecah. Maka usul yang pertama ini berfungsi untuk memahamkan kembali bahawasanya agama Islam bukan macam agama lain. Dalam erti kata yang lain, agama Islam semua tuntutan hidup, keperluan hidup kita semuanya telah dinyatakan oleh Islam, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Sekiranya kita melihat antara ayat yang seringkali dikaitkan dengan ajaran Islam merupakan ajaran yang sempurna. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu cara hidup kamu, dan aku telah cukupkan untuk kamu nikmatku. Aku redha Islam sebagai agama kamu. Ini ayat yang selalu kita dengar terkait rapat dengan kempen ataupun seruan menolak sekularisme. Kalau kita lihat latar belakang ayat ini cukup menarik, kerana apabila turunnya ayat ini pada tanggal 9 Zulhijjah ketika Hajjatul Wada', ketika Nabi SAW menunaikan haji selamat tinggal, ketika itu didapati puak-puak Yahudi dengki dengan penurunan ayat ini.
Sehingga ada riwayat mengatakan di kalangan puak-puak Yahudi datang bertemu dengan para sahabat, antaranya Sayyidina Umar. Mereka merungut, mereka katakan, telah turun kepada kamu satu ayat yang kami nanti-nantikan selama ini. Kalaulah ayat itu turun kepada kami, sudah pasti kami akan jadikan hari penurunan ayat tersebut sebagai hari perayaan. Jadi kenapa puak-puak Yahudi dengki dengan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum? Rasanya kita semua dah biasa dengan ayat ni. Hari ini aku sempurnakan. Nak katanya ayat ini adalah ayat pengisytiharan ajaran Islam, syumul, sempurna, tidak ada kekurangan. Kenapa puak-puak Yahudi dengki? Kerana kita perlu melihat sejarah puak-puak Yahudi itu sendiri. Yahudi pada asalnya Islam. Mereka dikenali dalam kalangan Bani Israel kalau kita merujuk kisah-kisah Al-Quran. Majoriti para Nabi dan Rasul diutuskan dalam kalangan Bani Israel. Semua Nabi, semua Rasul telah berpesan, selepas zaman aku, selepas ini akan ada Nabi yang menggantikan, akan ada Nabi yang menyempurnakan. Tidak ada mana-mana Nabi, tidak ada mana-mana Rasul yang mengatakan ajaran Islam telah beres, telah sempurna. Tak ada. Semua memberi wasiat, lepas ni akan ada yang sambung, lepas ni akan ada yang sambung. Dan yang menyempurnakan ajaran Islam adalah Nabi terakhir, dikenali sebagai Nabi akhir zaman, Nabi Isa, yang merupakan Nabi terakhir dalam kalangan Bani Israel, berpesan, selepas ini akan ada yang menggantikan aku, namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Bermaksud golongan Bani Israel, mereka cukup ternanti-nanti kedatangan Nabi akhir zaman untuk dapat kelayakan memperolehi agama secara sempurna dari Tuhan. Mereka ternanti-nanti, mereka nak dapat agama Islam secara sempurna. Secara sempurna. Jadi disebabkan itu, kalau kita lihat sejarah para Nabi dan Rasul, mereka semua menanti-nantikan kedatangan Nabi akhir zaman, kedatangan Nabi akhir zaman, kerana mahu menunggu turunnya ayat pengiktirafan ajaran Islam telah pun beres. Tiba-tiba Nabi akhir zaman itu datang dalam keadaan yang tidak disukai oleh Bani Israel. Antara faktornya bangsa, antara faktornya ajaran, menyebabkan mereka dengki. Mereka katakan ayat yang turun hari ini, ayat yang mengatakan ajaran Islam telah pun sempurna, yang cukup lama menunggu kami, bukan kamu. Kami yang tunggu ayat ni, ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Maka disebabkan itu mereka katakan, kalaulah turunnya ayat ini kepada kami, sudah pasti kami akan menjadikan ayat hari penurunan ayat tersebut sebagai hari perayaan. Jadi kita kena faham, yang kita baca-baca ayat Al-Yawma akmaltu lakum, umat sebelum ni tak pernah dapat ayat macam ni. Kita je dapat. Kita je dapat. Disebabkan itu Yahudi melalui pemikir-pemikir, ideolog, filosof mereka mencipta berbagai ideologi, pemikiran-pemikiran untuk menghanyutkan umat Islam supaya menganut agama sebagaimana mereka, terpisah-pisah, bukan secara sempurna. Jadi kalau kita tengok Adam Smith ke, Karl Marx ke, Darwin ke, semua itu Yahudi. Semua itu Yahudi. Dan mereka mencipta ideologi-ideologi tersebut untuk mengheret umat Islam. Antara agenda besarnya adalah untuk memastikan umat Islam mengkufuri ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu ajaran kamu. Tiba-tiba kesan daripada penjajahan pemikiran, terutamanya selepas daripada jatuhnya Osmaniyah, muncullah umat Islam yang mengatakan Islam ini ada bahagiannya, waktu ibadat sahaja Islam, waktu lain jangan kaitkan dengan Islam, jangan kaitkan dengan agama. Maka berjayalah buat sementara waktu agenda Yahudi untuk mensekularkan umat Islam. Jadi
Setiap kali kita dengar ayat ni, kita perlu rasa bangga. Kita perlu rasa bangga. Dan setiap kali 9 Zulhijjah, hari wukuf di Arafah, kita kena ingat turunnya satu ayat yang cukup bernilai ketika hari tersebut, 9 Zulhijjah. Maka disebabkan itu dijawab oleh para sahabat, memang kami meraihkan penurunan ayat tersebut kerana esoknya umat Islam disyariatkan untuk menyambut raya haji. Jadi raya haji ni sebenarnya antara gimmick menyambut hari kesempurnaan Islam. Hari kesempurnaan Islam, syumuliyatul Islam. Baik. Jadi di sini disenaraikan beberapa pemisahan dalam ajaran agama, dalam ajaran Islam, khususnya setelah daripada proses sekularisasi terhadap umat Islam. Iaitu Islam ini merupakan agama yang ada negara, agama yang ada tanah air. Tapi yang berbaki pada hari ini, Islam hanya ada tanah air, tetapi belum ada lagi negara secara penuh, secara cukup. Atau kerajaan dan umat. Islam hari ini hanya ada umat, tetapi belum ada lagi kerajaan yang betul-betul berkuasa. Islam adalah akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan. Islam ini ada kekuatan dan Islam juga ada rahmat. Jadi diseimbangkan. Elok untuk kita melihat kembali sejarah Eropah. Kerana selalu kita dengar hadis kan, Nabi pesan kamu akan ikut jejak langkah orang terdahulu. Para sahabat bertanya, adakah Yahudi dan Kristian? Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi kepincangan cara beragama dalam kalangan umat Islam pada hari ini banyak terkait dengan sejarah yang telah dilalui oleh masyarakat Eropah, bagaimana mereka menjalankan kehidupan secara beragama. Eropah terkenal dengan sejarah zaman gelap. Zaman gelap Eropah, yang ketika itu cara pemerintahannya pemerintahan teokrasi, pemerintahan kuku besi atas nama agama. Yang memerintahnya adalah gereja, yang jadi menteri-menterinya adalah padri-padri. Kan, itu sejarah. Dan waktu itulah dikenakan cukai. Dan waktu itu kalau boleh, semua benda mesti report kepada padri. Masyarakat Eropah tak bebas untuk melakukan aktiviti. Semua gereja padri nak conquer. Ini sejarah yang cukup menarik. Sehingga ada catatan sejarah yang mengatakan kalau berkahwin, malam pertama kena hantar pengantin perempuan dekat padri, biar padri test drive dulu. Sampai ke tahap itu. Dan waktu itu kalau ada orang yang melontarkan persoalan, orang yang melontarkan kajian, pertikaian, maka orang yang bertanya itu akan dihukum. Orang yang cuba membuka gagasan-gagasan ilmu pengetahuan dibakar atas tuduhan kononnya belajar dengan syaitan. Waktu itu. Dan waktu itu elemen agama dikuasai dengan elemen ancaman. Elemen ancaman ini ada kaitan dengan kekuatan dan rahmat. Elemen ancaman, maksudnya orang-orang Kristian Eropah waktu tu sentiasa diancam. Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan nak campak kamu dalam neraka, Tuhan laknat kamu, kamu jahat, kamu sial, macam-macam. Menyebabkan dengan penekanan yang tak seimbang itu, akhir sekali masyarakat Eropah serik dengan agama. Tension. Sebab agama sepatutnya menenangkan, tapi lama-kelamaan agama menjadi satu bahan untuk menekan. Kerana waktu itu agama unsur tekanan, unsur marah, unsur makian mendominasi cara beragama masyarakat Eropah waktu itu.
Itu antara faktor. Banyak lagi faktor yang lain. Akhir sekali masyarakat Eropah menjalankan kebangkitan besar-besaran, maka berlakulah Renaissance. Bila berlakunya Renaissance, mereka menggambarkan betapa seriknya mereka dengan agama. Mereka membuang agama. Lantas muncullah doktrin serahkan urusan Tuhan kepada Tuhan, serahkan urusan agama kepada agama. Maka wujudlah ajaran ataupun praktis dalam bernegara, iaitu sekularisme. Jadi daripada agama itu sering mengancam. Masyarakat Eropah keluar daripada elemen ancaman tersebut. Lantas masyarakat Eropah mewujudkan gagasan liberal mereka dari sudut agama, dan muncullah pula slogan baru, iaitu harapan. Jadi ini cukup menarik. Mula-mula masyarakat Eropah kena buli dengan agama. Kerana agamanya digunakan oleh padri-padri untuk menindas. Kemudian selepas daripada era tersebut berakhir, maka agama dijadikan mainan, agama dicampakkan jauh dari kehidupan, maka mereka mengangkat harapan ataupun rahmat. Lantas daripada doktrin tersebut melahirkan masyarakat yang tidak endah berkenaan agama, halal haram, betul salah. Yang penting Tuhan letak tepi, agama letak tepi, biar kita bebas dalam melaksanakan kehidupan seharian. Jadi kalau kita lihat, kadang-kadang elemen tersebut berlaku juga dalam masyarakat kita. Mula-mula masyarakat kuat berpegang dengan agama. Bila terlalu kuat berpegang dengan agama, dalam keadaan tidak ada ilmu, dalam keadaan tidak ada kesedaran, akhir sekali orang serik dengan agama. Kesan daripada orang serik dengan agama, maka liberal menjadi laku, menjadi laris. Sebab apa? Mereka melihat liberalisme, ajaran liberalisme yang terkait juga dengan sekularisme merupakan jalan keluar untuk mereka menghindarkan diri dari pembulian atas nama agama. Jadi disebabkan itu, Islam, Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Islam, demikianlah kami jadikan kepada kamu umat yang pertengahan. Dalam Islam bukan sekadar ada peringatan, ancaman, tetapi ada juga motivasi. Ada motivasi dan ada ancaman. Kalaulah kita semata-mata menikmati motivasi tanpa ancaman, menyebabkan kita ambil ringan soal dosa. Kalaulah kita menekankan soal ancaman semata-mata tanpa ada motivasi, maka melahirkan masyarakat yang merasa rimas dengan agama. Kerana apa? Buat baik pun diberi ancaman, akhir sekali orang fed up dengan agama. Jadi kita kena hati-hati, kena balance. Kalau tak jadi macam Kristian, daripada Katolik kemudian berpindah kepada Protestan. Yang waktu bully, yang waktu keras-keras tu Katolik Ortodok, kemudian berpindah kepada Protestan yang liberal. Baik. Kebudayaan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman. Hari ini Islam hanya ada budaya, undang-undang tak ada. Belum dilaksanakan secara menyeluruh. Ilmu dan kehakiman. Ilmu ada, kehakiman tu belum dilaksanakan lagi. Islam itu ajaran yang mengajar kita untuk menguruskan material, kebendaan dan kekayaan atau hasil usaha dan kecukupan. Umat Islam hari ni kaya, tapi Islam itu sendiri belum tentu kaya. Negara umat Islam kaya, tetapi umat Islam itu sendiri belum tentu kaya. Kalau kita lihat pada hari ini, terutamanya negara-negara Arab yang kaya raya kan, kaya raya dengan sombongnya kan, makan besar-besar, makan unta berapa orang je kan. Tapi umat Islam itu sendiri secara keseluruhannya tak kaya. Sebab itu bila disebutkan jihad ni bukan rangka untuk kita menyelamatkan diri sendiri ataupun golongan terpilih, tetapi jihad ni adalah untuk menyelamatkan orang.
Sebab itu kalau sebutkan jihad ekonomi, bukan kita berusaha untuk kita je kaya. Jihad ekonomi bermaksud kita mengkayakan umat. Itu sepatutnya, kan? Jadi kalau kita nak jalankan jihad ekonomi, maksudnya kita kayakan umat, bukan semata-mata kayakan diri sendiri. Dan yang kelima, jihad dan dakwah atau tentera dan fikrah. Jihad menjadi mangsa kempen Islamfobia. Kalau disebutkan jihad, habis dituduh teroris. Dakwah pula tersekular, hanya diambil amar makruf sahaja tetapi meninggalkan nahi mungkar. Begitu juga tentera, tentera macam tak berapa ada. Fikrah pun umat Islam hari ini meninggalkan perbincangan pemikiran, kerana umat Islam dibiarkan hanyut dalam kelalaian, tak nak bincang, tak nak ambil tahu permasalahan-permasalahan fikrah, pemikiran. Sedangkan masalah pemikiran merupakan asas kepada segala masalah yang berlaku pada hari ini. Yang keenam, seperti mana ia adalah akidah yang benar dan ibadah yang sahih, sama sahaja tanpa ada perbezaan. Jadi usul yang pertama ini nak katakan Islam ni semua ada. Islam ni semua ada. Jadi kita berdepan dengan perubahan zaman. Saya kira dulu pendakwah-pendakwah bergelut dalam kejahilan masyarakat untuk mengatakan dalam Islam semua benda ada. Sebab dulu masyarakat yang terlalu jahil, vokal sewenang-wenangnya mengatakan Islam, sebagai contoh yang cukup mudah kan, selalu orang sebut Islam mana ada politik, Islam mana ada itu, Islam mana ada ini. Maka para pendakwah, pejuang agama, para ulama menekankan kepada masyarakat, tak, Islam ada ni, semua benda Islam ada. Saya kira fasa itu telah berlalu. Fasa sekarang boleh dikatakan masyarakat umat Islam rata-ratanya mengakui Islam ada semua benda. Ekonomi, politik, ketenteraan, semua ada, semua konsep ada. Tetapi cabaran kita pada hari ini, masyarakat mula bertanya, kalau ada tu macam mana? Kalau ada tu macam mana? Jadi fasa kita hari ini bukan fasa yang kita melaung-laungkan slogan Islam adalah agama yang syumul, semua perkara, aspek dalam kehidupan kita ada disediakan dalam Islam. Ya, itu betul. Tetapi persoalan itu sudah mula tidak disoal oleh masyarakat. Yang disoal oleh masyarakat, yang kamu katakan politik Islam itu bagaimana? Yang kamu katakan negara Islam itu bagaimana? Yang kamu katakan ekonomi Islam itu bagaimana? Maka cabaran ke atas pejuang Islam kepada pendakwah untuk mendalami lagi ilmu Islam supaya dapat menjawab persoalan-persoalan bagaimana. Jadi bila kita bercakap secara semangat-semangat kan, kita mahu menegakkan negara Islam, agak-agak kalau orang tanya negara Islam tu macam mana, kita boleh jawab tak? Negara Islam tu macam mana? Untuk dingamkan dengan sistem yang dah berakar umbi dalam negara kita pada hari ini kan? Boleh jawab ke tak boleh jawab? Jadi itu cabaran. Nanti kita katakan dalam Islam ada ekonomi Islam, nanti orang tanya ekonomi Islam tu macam mana? Kalau jawapan klise, ekonomi Islam tidak mengkayakan yang kaya, tidak memiskinkan yang miskin. Tapi orang tanya macam mana? Konsepnya macam mana? Secara spesifik. Jadi kita jangan ambil mudah berkenaan cabaran semasa pada hari ini. Orang mula bertanya bagaimana. Baik. Dan yang lebih malang lagi, kalau dulu orang nafikan dalam Islam tak ada politik, tapi hari ini melampau pula, semua benda boleh dipolitikkan. Betul tak? Kan? Semua benda boleh dipolitikkan. Sebab apa? Inilah Islam. Jadi kalau kita tengok tabiat manusia, manusia ni dia selalu, kalau dia manusia rosak dalam kutub A, kutub ekstrim A. Bila dia sedar dia rosak, dia nak berubah. Bila dia nak berubah,
dia takkan berubah terus jadi elok terus, tapi dia akan berubah, melompat pergi ke kutub B yang ekstrim pula, jadi sesat kot seberang. Dan selepas bergelut-gelut, barulah manusia akan jumpa jalan sebenar. Itu selalunya tabiat manusia. Yahudi perangai Yahudi sampai bunuh Nabi, kan? Kristian pula datang sampai mentuhankan Nabi. Itu maksudnya perangai manusia daripada kutub A ekstrim, nak berubah, nak insaf, dia pergi ke kutub B ekstrim pula. Kalau dulu masyarakat kita menolak, mana dalam Islam mana ada politik, tapi hari ini semua benda inilah politik Islam, padahal Machiavelli, padahal matlamat menghalalkan cara. Jadi ini kita kena hati-hati sungguh. Inilah kalimah Imam Hasan al-Banna dalam prinsip pertama. Daripada prinsip-prinsip faham, kami akan menerangkan beberapa perkara untuk menyanggah tanggapan buruk yang dilemparkan oleh golongan sekular. Sekular ni tuan-tuan sebenarnya sebahagian dari fitnah akhir zaman. Sekular sebahagian dari fitnah akhir zaman. Terdapat pelbagai hadis yang menggambarkan di ambang berlakunya kiamat, umat Islam akan menganut sekular. Ringkas ceritanya, sekular ni menjuzuk-juzukkan agama, menolak politik dari agama, menolak penyatuan antara timbangan dunia dan akhirat, kan? Menolak ritual dan material. Jadi itu sebenarnya beberapa kefahaman ringkas berkaitan dengan sekularisme. Cuma yang saya katakan sekular ini merupakan sebahagian dari gejala petanda dekatnya kiamat berdasarkan beberapa hadis. Antaranya Nabi SAW katakan, ala innal Quran wa sultan sayaftariqan fala tufaraqul kitab, fala tufariqul kitab. Faraqa yufariqu. Nabi katakan, sesungguhnya antara Quran dan sultan, antara Quran iaitu Islam dan sultan, pemerintahan, akan dipisahkan. Jangan kamu pisahkan diri kamu dengan Quran. Jadi Quran itu directly kita faham sebagai Islam, sultan itu pemerintahan, kuasa politik. Nabi katakan akan dipisahkan. Jangan kamu pisahkan diri kamu dengan Quran. Jangan pisahkan. Jadi itu beberapa antara yang diingatkan oleh Nabi, betapa umat Islam di ambang berlakunya kiamat menganut sekular. Menganut sekular. Dalam ayat Al-Quran pun begitu, Allah katakan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Allah katakan, tidakkah kamu lihat wahai Muhammad, di kalangan mereka yang mendakwa beriman denganmu, beriman dengan para nabi dan rasul denganmu sebelum darimu, tiba-tiba mereka lebih setuju dengan hukum taghut. Jadi Allah katakan secara jelas, ada di kalangan orang Islam yang dia mengaku dia Islam, dia mengaku dia beriman, tapi dia tak setuju dengan hukum Allah, sebaliknya dia setuju dengan hukum taghut. Taghut ni adalah mana-mana apa-apa benda, apa-apa ajaran yang menyanggahi Islam, yang menyebabkan kita lebih utamakan benda tu lebih daripada Islam, maka itulah taghut. Baik. Jadi mereka mendakwa bahawa Islam agama yang tidak ada kaitan dengan negara, dan ia adalah kenabian, bukan kerajaan. Jadi dulu selepas daripada jatuhnya Uthmaniyah jatuh tahun 24. Tiba-tiba 2 tahun selepas itu ada seorang ulama Azhar yang namanya Syekh Ali Abdul Razik. Syekh Ali Abdul Razik, dia tulis satu buku yang berjudul Al-Islam wa Usulul Hukmi, Islam dan Prinsip Hukum. Dakwaan dalam buku itu mengatakan bahawasanya Nabi tidak diutuskan untuk membina negara. Nabi diutuskan untuk mengajar kita beribadat.
Jadi itu antara usaha-usaha awal secara terus terang yang dilakukan oleh orang yang berpakaian ulama tetapi mengiyakan ajaran sekularisme. Ajaran sekularisme. Jadi memang mereka katakan Nabi itu Nabi. Nabi tidak diutuskan untuk membina negara. Nabi tidak ditugaskan untuk menjadi pemerintah. Tidak begitu. Nabi diutuskan untuk mengajar. Untuk mengajar kita beribadat. Jadi rasanya kekeliruan macam tu orang kita semua dah clear kot. Kan? Kalau kita dengar pun kata mana boleh Nabi jadi pemerintah Madinah. Nabi menjalinkan hubungan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan luar. Senang sajalah untuk kita sebut. Tapi percubaan awal untuk mensekularkan umat Islam, itulah doktrinnya. Saya melihat ada forum yang dibuat oleh orientalis Amerika, Brookings Institute. Mereka sendiri sebutkan kita tak mudah-mudah untuk rosakkan kumpulan Islam dengan mengatakan dalam Islam tidak ada politik. Sebab Islam bukan macam Kristian. Islam ini adalah agamanya dibawa oleh Muhammad. Muhammad ni jadi pemerintah. Jadi hari ini kalau kita, mereka lah kata, kalau kita nak rosakkan Islam ke, kalau kita nak menguasai fikiran umat Islam ke, kita kena cari cara yang lebih halus. Jadi itu antara sandaran yang saya katakan. Zaman untuk kita katakan agama Islam ni semua ada, zaman itu telah pun berlalu, orang semua dah faham. Tetapi orang musuh Islam menyelewengkan kefahaman umat Islam pada perkara-perkara yang lebih halus. Baik. Islam merupakan agama yang keras dan ganas dengan pelaksanaan hukum hudud. Ini dakwaan mereka lah. Dan memang sejak daripada dulu dalam Islam ni banyak syariat. Tapi dalam banyak-banyak syariat undang-undang itulah yang sentiasa jadi mangsa. Sebab apa sentiasa jadi mangsa? Kerana syariat undang-undang Islam inilah antara syariat yang kalau dibandingkan sama dengan apa yang terkandung dalam Taurat, sama dengan apa yang terkandung di dalam Injil. Dalam erti kata yang lain, kalaulah masyarakat dunia memahami undang-undang Islam yang sebenar, dibandingkan dengan apa yang ada dalam Taurat, dibandingkan dengan apa yang ada di dalam Injil, maka orang Yahudi dan orang Kristian yang tak reti apa tu, yang ikut secara ikut-ikutan gitu, sangat berpotensi untuk masuk Islam. Sebab itu agenda memburukkan undang-undang Islam ini sangat serius dijalankan. Dan kalau kita lihat persoalan-persoalan yang dikemukakan sama je. Katakan zalim sebab itu, sebab ini, maka ulama kita jawab. Bila jawab mereka tanya lagi, jawab mereka tanya, dan persoalan-persoalan yang mereka kemukakan sama sahaja. Kerana mereka sangat faham, kalaulah masyarakat dunia faham berkenaan undang-undang Islam, masyarakat dunia pakat masuk Islam. Sebab apa? Elemen-elemen undang-undang tersebut ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Itu sendiri dinyatakan di dalam Quran. Dan itu juga yang pernah mengkantoikan puak-puak Yahudi di zaman Nabi. Kan? Yahudi tanya, macam mana undang-undang orang yang berzina? Aku nak tahu. Nabi kata, buka kitab kamu. Tak nak pakai Quran, nak pakai kitab kamu. Sebab kamu ni Yahudi, pakai kitab kamu. Buka Taurat. Ringkas ceritanya, apabila diselidik, rupa-rupanya undang-undang yang berkait dengan zina dalam Taurat sama dengan undang-undang berkait dengan zina dalam Quran. Jadi disebabkan itu jawapan kenapa dalam banyak-banyak syariat undang-undang Islam yang jadi mangsa. Solat pun syariat juga, puasa syariat juga. Macam-macam benda yang kita buat ni syariat Islam. Tapi kenapa syariat undang-undang jenayah yang menjadi mangsa? Itu antara jawapannya. Islam menyebabkan manusia tidak mempedulikan kehidupan. Kononnya Islam adalah pembukaan peluasan wilayah untuk kepentingan sebelah pihak sahaja. Itu dakwaan mereka. Sedangkan dalam praktis Nabi dan para sahabat, kalaulah
Islam membuka wilayah, futuhat, zaman pembukaan, maka kekayaan dalam wilayah itu tidak dipindahkan. Kekayaan itu dibahagi-bahagikan sesama penduduk wilayah itu. Begitu juga gubernur, pemerintah untuk wilayah itu dilantik di kalangan orang itu juga. Jadi Islam bukan macam imperialisme, iaitu dia datang ke tanah Melayu, kemudian dia bawa orang putih jadi gubernur kat sini. Tak. Islam dia membuka wilayah. Bila dibuka wilayah untuk menjadi penguasa untuk wilayah itu, Islam tak import orang, melainkan Islam akan lantik orang sesama mereka sahaja yang telah beriman. Baik. Jadi cukup jauh antara Islam dan imperialisme, kolonialisme. Sangat jauh sama sekali. Dengan kalimah yang ringkas ini, Imam Hasan al-Banna telah menolak tuhmahan dan pembohongan itu dengan menjelaskan makna yang tulen lagi sahih berdasarkan kitab dan sunnah. Berikut adalah penjelasan untuk menerangkan kalimah-kalimah ini. Islam adalah negara dan tanah air, atau kerajaan dan umat. Sini azan saja. Azan.
Baik. Islam adalah negara dan tanah air atau kerajaan dan umat. Islam adalah negara dan tanah air. Negara dalam erti kata politik adalah masyarakat yang tersusun, yang hidup dalam suasana yang tertentu. Ia tunduk kepada kekuasaan institusi pemerintahan yang memiliki ketuanan. Ia menikmati kepribadian sebenar yang istimewa berbanding masyarakat-masyarakat lain yang seperti mereka. Baik. Politik ni apa sebenarnya? Apa politik? Ada dalam satu hadis, atau kama qala, Nabi katakan, kana banu Israel tasusuhumul anbiya. Tak ingat riwayat mana. Nabi kata, adalah Bani Israel itu yang menguruskan politik mereka adalah para nabi mereka. Jadi memang sejak dulu Nabi dan Rasul diutuskan untuk menguruskan politik. Nabi yang cukup cemerlangnya siapa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman lah. Itu yang cukup dibanggakan oleh puak-puak Yahudi. Nabi Isa tak sempat. Belum apa-apa lagi dah kena sabotaj. Jadi politik ni diambil daripada perkataan istilah Greek, istilah Yunani yang dipanggil sebagai politeia. Politeia bermaksud konsep kekuasaan diserahkan kepada rakyat. Itu politik. Adapun demokrasi ambil daripada istilah Greek Yunani juga, yang bermaksud kuasa rakyat. Yang pegang kuasa adalah rakyat. Jadi disebutkan di sini, bila disebut negara, dia ada masyarakat yang tersusun, ada hidup suasana tertentu yang tersusun, tunduk dengan kekuasaan pemerintahan yang tersusun. Semuanya tersusun. Kalau kita lihat pada sudut menguruskan negara, menguruskan institusi, menguruskan masyarakat, menguruskan individu perseorangan, semuanya telah diajar oleh Islam. Maka walaupun istilah daulah Islamiah itu tidak digunakan ketika zaman Nabi SAW, negara Islam memang tak digunakan, tetapi konsepnya ada. Sebagaimana kalimah tauhid tak ada dalam Quran. Kalimah tauhid tak ada dalam Quran, tapi konsep tauhid tu banyak dalam Quran. Kalimah apa lagi? Kalimah siasah tidak ada dalam Quran, tetapi konsepnya ada. Jadi kita jangan jumud menganggap daulah Islamiah tak ada pun dalam Quran, tak ada pun dalam hadis. Tetapi konsepnya ada. Untuk membentuk sesebuah negara ada beberapa rukun. Yang pertama, negara itu mesti ada tanah. Mesti ada tanah. Yang kedua, negara itu mesti ada rakyat. Yang ketiga, negara itu mesti ada undang-undang. Yang keempat, negara itu mesti ada kedaulatan yang diiktiraf. 4 tu kena ada. Dan untuk mendapatkan keempat-empat itu, Islam ada jalannya. Walaupun pada hari ini kalau kita nak katakan nak dapatkan negara Islam untuk hari ini terlalu sukar, kerana kita bukan sekadar berdepan dengan masyarakat yang jahil, tetapi lebih dahsyat daripada itu, kita berdepan dengan sistem. Dan nak berdepan dengan sistem tu bukan calang-calang, susah. Antara negara dan individu terdapat ikatan yang memestikan ke atas setiap individu memberikan taat setia kepada negara dan undang-undangnya. Seperti mana negara perlu menjaga roh, nyawa individu dan harta-harta mereka dan seluruh hak mereka yang diperakui oleh peraturan tabi'i
dan undang-undang awam. Sebab itu Islam mengajar pada kita, kalaulah sesebuah negara itu tak mampu menjaga keselamatan rakyat, maka negara itu tidak perlu mengutip cukai yang dikenali sebagai jizyah ataupun dikenali sebagai zakat ke atas rakyat. Jizyah terutamanya ini ada dalam satu sejarah, satu sejarah Amru bin al-As, tak silap, apabila negara ketika itu lemah dan tidak mampu untuk memelihara keselamatan rakyat, maka ketika itu tidak guna lagi ada cukai, kerana cukai di dalam Islam ini adalah untuk menjaga keselamatan. Inilah definisi daulah menurut pakar politik dan ahli sosiologi masa kini di penghujung kurun ke-20 ini dan penghujung dekad pertama dari kurun ke-15 Hijrah. Apabila definisi ini diterima pakai di dalam Islam, maka sudah pastilah Islam adalah daulah, adalah negara, kerana setiap unsur yang berkait dengan takrifan mencakupi daulah yang telah kami sebutkan dengan pemeliharaan yang saksama. Jadi nak tegakkan undang-undang kena ada negara, nak jaga masyarakat kena ada negara, nak tegakkan keadilan Islam kena ada negara, nak ilmukan masyarakat pun kena ada negara. Jadi tak boleh tidak, Islam memerlukan negara. Islam memerlukan negara. Maka disebabkan itu Nabi SAW berhijrah bukan semata-mata untuk membina masjid, bahkan untuk membina negara. Dan terdapat contoh-contoh yang lain para Nabi dan Rasul membina negara. Nabi Daud membina negara, Nabi Sulaiman membina negara. Jadi bukan satu perkara yang asing para Nabi dan Rasul menjadi kepala negara. Bahkan itulah peranan sepatutnya yang dimainkan oleh penerajuk agama. Iaitulah hak-hak individu yang wajib ke atas negara memelihara dan menjaminnya yang diakui oleh undang-undang, iaitu sistem-sistem dan kaedah yang menjadi dasar bagi alam keseluruhannya dan kaedah-kaedah yang seiringan dengan tuntutan hal ehwal kemanusiaan yang tiada kaitan dengan undang-undang sivil, akan tetapi kewujudannya adalah cetusan dari pemikiran manusia. Baik, jadi ini beberapa penjelasan berkaitan dengan betapa pentingnya Islam ini ada negara. Yang kedua, tanah air, watan, ialah tempat yang didiami oleh individu-individu dan mereka merasakan wujud suatu pertalian dan pertautan dengannya. Umat Islam hari ini ada tanah air. Tanah air kita, tanah air orang Arab, tanah air Melaka, kan? Tetapi dari sudut negara yang berdaulat untuk menterjemahkan Islam masing-masing, belum ada lagi yang untuk kita katakan secara sepenuhnya. Separuh-separuh ada, tetapi sepenuhnya tidak ada. Yang ada hanyalah tanah air. Perkara ini dinisbahkan kepada kaum muslimin, iaitu setiap tempat yang terdapat mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, kerana akidah merupakan tanah air watan seseorang muslim. Bahkan ia merupakan kewarganegaraannya, seperti mana yang selalu disebutkan oleh Imam Hasan al-Banna. Jadi orang Melayu panggil askar wataniyah. Ambil daripada bahasa Arab, wataniyah tu watan, wataniyah, iaitu tanah air, tentera tanah air, watan. Dulu ada surat khabar watan, kan? Surat khabar ke? Majalah, kan? Jadi kalau kita tengok, kalau kita suka tengok peta, kita akan merasa kagum dengan ketetapan Allah. Taburan negara, tanah air umat Islam, kalau kita lihat, semuanya berada di kawasan strategik. Kawasan strategik. Mulanya Islam di negara Arab, di Hijaz. Islam ketika era Bani Israel di Palestin. Kawasan itu kalau kita tengok, memang kawasan tengah-tengah persempangan dunia.
Kalau kita tengok peta, nak tersebar ke Afrika pun senang, nak tersebar ke Eropah pun senang, nak tersebar ke Asia Tengah pun senang, nak tersebar ke negara Teluk pun senang. Jadi memang kalau kita tengok peta sehingga pada hari ini, memang tanah air umat Islam sengaja Allah letakkan di kawasan-kawasan yang cukup strategik. Dalam erti kata yang lain, kalau nak menguasai dunia, sesiapa pun kalau nak menguasai dunia mesti menguasai tanah air umat Islam. Sebab itu negara-negara umat Islam hari ini kacau bilau. Ini antara faktornya. Bahkan kita tak perlu tengok yang jauh-jauh, kita tengok Malaysia cukup. Kita jangan tak bersyukur jadi orang Malaysia. Malaysia ni luar biasa. Kawasannya di mana? Kawasannya ada Laut Cina Selatan, ada Selat Melaka. Selat Melaka ni antara satu tempat kawasan sempit yang kalau kita baca berkenaan dengan ilmu geopolitik, kawasan yang cukup strategik bagi sesiapa yang nak menguasai persimpangan dunia. Jadi ada terusan Suez, ada Bab Mandab di Yaman, ada macam-macam tempat. Kita ada Selat Melaka. Jadi kita jangan anggap negara kita ni tak berapa penting. Kawasan dalam keadaan negara kita ni negara yang cukup kecil, tetapi mengawal persimpangan ataupun laluan sempit dunia. Jadi Selat Melaka tu luar biasa. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Selat Melaka, dia dipanggil sebagai satu istilah choke point, kawasan sempit. Dan mana-mana kuasa besar dunia kalau nak menguasai dunia, mereka mesti menguasai kawasan-kawasan sempit. Kawasan sempit, sempang. Jadi itu sangat penting. Maka disebabkan itu amat benar apa yang Allah katakan pada sudut yang lain. Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Aku jadikan kamu ni umat pertengahan. Dari sudut kedudukan geografi pun tengah-tengah. Kedudukan geografi pun tengah-tengah. Kalau tengok Amerika, hujung dunia, tak ada kena-mengena dengan orang. Kan? Eropah, hujung sana, macam tak ada kena-mengena. Kalau kita tengok Rusia besar. Rusia besar, tapi laut yang boleh dijadikan sebagai pelabuhan mana je? Laut Beku ada lah. Kawasan-kawasan strategik hanya didominasi oleh tanah air umat Islam. Disebabkan itulah negara-negara umat Islam kacau bilau hari ni. Sebab terkait dengan faktor itu antaranya. Jadi kita pun terdedah dengan permainan politik antarabangsa sebenarnya. Jangan kita anggap kita ni biasa-biasa, tak. Maka disebabkan itu kita perlu menguruskan potensi-potensi yang ada ke atas umat Islam ni, yang ada pada umat Islam ni, dengan kembali memahami Islam dengan cara yang sempurna. Rasanya kalau kita nak hurai sampai habis berkaitan dengan usul yang pertama ni, panjang lagi. Bukan panjang lagi, terlalu panjang lagi. Cukup kot untuk hari ini. Mudah-mudahan kita faham. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.